Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayuhat tulab wa talibat al-aizza. Apa khabar semua anak-anak? Arju an takunu fi siha wal afiyah. Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey anak-anak, tingkatan 4. Sebelum kita mula belajar, Ustazah nak perkenalkan dulu kepada kamu buku teks bahasa Arab tingkatan 4. Sebelum kita belajar, kita kenal dulu apakah isi kandungan. Apakah silibus untuk bahasa Arab tingkatan 4. Kalau kamu tengok dekat sini ni, ini ialah buku teks bahasa Arab tingkatan 4. Al-Lughatul Arabiyyah li sanati rabi'ah. Macam ni lah buku awak. Saya rasa kamu dah dapat buku kan? Masing-masing dah dapat buku. Ini kulit depan buku. Sekarang kita tengok apakah kandungan. Apakah kandungan yang terdapat dalam buku ini. Kita tengok apakah yang akan awak pelajari. Apakah yang akan kamu pelajari. Tengok ini ialah isi kandungan dalam buku. Kalau awak tengok, kita ada kalimat, tarakib, jumal, nusus. Kita ada 4 ni. Kalau dulu kamu di menengah rendah, kamu ada kalimat, tarakib, jumal, dan tingkatan 1, 2 jumal mutarabitah. Kalau tingkatan 3 ada fakrah kan. Tapi sekarang apabila masuk tingkatan 4, kamu ada ni nusus. Teks. Tajuk pertama ialah al-wahdatul ula. Al-mughamaratur riyadiyah. Tajuk sukan. Sukan lasak. Al-mughamaratur riyadiyah. Ini tajuk pertama. Jadi seperti mana awak di menengah rendah dulu, untuk kalimat, tarakib, jumal, nusus ini kita ada maharatul istima' wal kalam, kita ada maharatul qiraah, dan kita ada maharatul kitabah. Begitu juga dengan at-tarakib, ada maharatul istima' wal kalam, maharatul qiraah, maharatul kitabah, dan seterusnya al-jumal dan juga an-nusus. Ini tajuk pertama. Kita kenali tajuk dulu. Jadi tajuk yang pertama, kamu akan belajar perkataan, tarkib, semua berkaitan dengan sukan lasak ni. Berkaitan dengan sukan lah. Sukan kembara, naik basikal, menunggang basikal, ada istilah tarkib kalimah yang akan kamu pelajari di dalam tajuk ini. Tapi beza dengan kamu di menengah rendah, yang mana kalau kamu belajar kalimat pun dia akan bagi dalam bentuk jumal. Tarakib pun dia akan bagi dalam bentuk jumal. Tarakib itu berada dalam jumal, itu bezanya. Kalau kamu di menengah rendah, tarakib, dia akan bagi je just tarakib. Contohnya perkataan Quratul Qadami, tarakib. Tapi di dalam tingkatan 4 ni, di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni, kalimat tarkib ni dia bagi pada kamu dalam bentuk jumal. Tajuk kedua, al-wahdatus tsaniyah. Al-wahdatus tsaniyah ialah at-tawasulul ijtimai abral internet. Tajuk berkaitan dengan internet. Al-wahdatus tsaniyah, at-tawasulul ijtimai, maksudnya perhubungan kemasyarakatan, berhubung melalui internet. Berkaitan dengan internet lah. Tajuk ni banyak awak akan belajar tentang vocab berkaitan dengan internet. Jadi saya rasa saya tak perlu lagi terang kalimat tarakib. Sama je. Kita tengok tajuk ketiga. Tajuk ketiga, al-wahdatus tsalisah. Tajuk ketiga ialah ar-rifqu bila hudud. Kasih sayang tanpa batasan. Berkaitan dengan di dalam tajuk ini kamu akan belajar vocab berkaitan dengan pergi ziarah rumah anak yatim, berkaitan dengan kasih sayang. Seterusnya al-wahdatur rabi'ah, tajuk sihhati sarwati. Kesihatanku
sarwati. Maksudnya kesihatan itu satu sarwah, satu benda yang amat bernilai, okay, dalam kehidupan kita. Sehati sarwati. Kemudian tajuk terakhir al-wahdatul khamisah. Okey, al-wahdatul khamisah tajuk dia al-muallimu mudi'ud durubi. Okey, guru itu sebagai penyuluh jalan. Okey, ini tajuk, okey, tajuk mihwar. Mihwar dia ijtimai, ta'limi, sahsi, mihani. Ada 4 mihwar yang belajar ni. Ada 5 tajuk ni, 4 mihwar. Okey, sekarang saya nak tunjuk dekat kamu apakah tajuk soraf, tajuk nahwu yang kamu belajar. Okey, ni kita belajar vocab. Dalam ni juga ada berkaitan dengan soraf, dengan nahwu. Okey, saya akan pergi secara detail. Okey, kita tengok ya. Okey, anda tengok. Mungkin kamu rasa tak pernah dengar lah soraf ni. Apa benda soraf ni? Ni. Masuk tingkatan 4-5, kamu akan belajar tentang soraf. Soraf ni sebenarnya dah jumpa masa tingkatan 1, 2, 3 dulu. Soraf ni ialah berkaitan dengan mizanus sorfi, kan? Awak dengar kan? Tasrif fi'il. Itu soraf lah tu. Dari ilmu morfologi. Kalau dalam bahasa ni kita panggil ilmu morfologi. Dia berkaitan dengan pembentukan perkataan. Okay? Pembentukan perkataan. Bahasa Inggeris dia panggil morfologi. Ilmu morfologi. Jadi kita tengok yang tingkatan 4 je ni. Okay, tajuk soraf. Okay, untuk tingkatan 4, awak akan belajar 4 wazan. Okay, saya fokus untuk tingkatan 4 ni. Okay, awak akan belajar 4 wazan. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 wazan. 4 wazan fi'il madi, 4 wazan fi'il mudhari', 4 wazan fi'il amar. Kalau dulu awak pernah jumpa kan fi'il madi, mudhari', amar. Tapi kamu tak tahu pun, tak belajar pun. Fi'il madi ni ada yang ada 3 huruf, ada yang 4, 5, 6. Jadi secara umum je awak belajar. Jadi bila masuk tingkatan 4 ini, kita detailkan lagi. Yang mana kalau awak belajar fi'il madi, awak akan jumpa, ada fi'il madi yang 3 huruf. Ni kita panggil fi'il mujarrad, sulasi. Ada fi'il yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Ini kita panggil fi'il mazid. Okay, fi'il yang ada penambahan huruf. Daripada 3 huruf dia jadi 4 huruf. Tambah 1 huruf jadi 4. Tambah 2 huruf jadi 5. Tambah 3 huruf. Contohnya ada 6 huruf. Ini kita akan belajar secara detail selepas ini. Bila kita bersemuka nanti kita akan belajar secara detail. Okey, jadi wazan ni madi, mudhari', amar. Susah ke? Sebenarnya awak dah belajar di tingkatan 3, 1, 2, 3 awak dah belajar sebenarnya benda ni. Okey, ni 1. Okey, berkaitan dengan wazan-wazan. Okey, ni 1. Sama madi, mudhari', amar ni berkaitan dengan wazan lah. Kemudian, okey, fi'il nahi pun ada kan? Yang adalah nahi. Awak belajar juga masa tingkatan 3 ni. Okey, dah belajar. Tingkatan 2 pun dah belajar. Fi'il yang ada sebelum kata kerja itu ada perkataan jangan. Okay? Di tingkatan 4, 5 pun kita akan belajar lagi. Kemudian, tajuk soraf yang kedua ialah, okay, kalau tadi wazan-wazan, sekarang tajuk soraf yang kedua ialah isim fa'il. Daripada wazan-wazan yang kita belajar ini, kita boleh jadikan dia isim fa'il. Pembuat. Kata nama yang menunjukkan makna pembuat. Okey, ini ada berapa wazan kita belajar? 1, 2, 3, 4. Tadi, yang 4 tadi kita jadikan isim fa'il. Okey, secara detail kita belajar kemudian. Saya cuma terangkan secara umum sahaja. Kemudian, tajuk soraf yang ketiga ialah isim alat. Isim alat untuk tingkatan 4 awak belajar 2 je. Okey, 2 wazan je. Mif'alun, mif'alatun. Okey, yang 2 lagi kita belajar tingkatan 5. Tingkatan 4 awak belajar 2 ini. Kemudian, tajuk keempat awak belajar isim maf'ul.
isim maf'ul yang terdiri daripada fa'il sulasi mujarrad. Okey, ala wazan maf'ulun sahaja. Okey, awak belajar fa'il isim maf'ul ala wazan maf'ulun sahaja untuk tingkatan 4. Yang selebihnya untuk fa'il mazid kita belajar di tingkatan 5. Okey, kemudian tajuk kelima. Okey, tajuk soraf yang kelima kita belajar fa'il masdar. Kita akan belajar masdar daripada fa'il sulasi mujarrad. Apa pula tu masdar? Okey, tak apa. Kita belajar kemudian nanti Ustazah akan ajar kamu. Cuma sekarang ni kita nak kenal tajuk je. Kita akan belajar masdar. Masdar ni ialah kata terbitan. Daripada kata kerja tu kita boleh buat kata nama. Okey. Contoh makan jadi makanan, minum minuman. Okey. Itu jadi masdar. Okey, habis 5 sahaja. Wazan, isim fa'il, isim ala, isim maf'ul, masdar untuk tajuk soraf. Kemudian kita belajar tajuk nahu. Nahu ni awak dah tahu kan? Nahu ini ialah grammar ataupun tata bahasa dalam bahasa Arab. Okey, apa benda yang kita belajar di bawah nahu ini? Kita belajar zaraf. Okey. Zaraf, mungkin awak tahu zaraf sebelum ni fauqa, wara'a, amama. Okey, tu zaraf yang awak belajar di menengah rendah. Bila naik tingkatan 4, kita ada belajar zaraf haitsu, inda, munzu, bainama. Okey, mungkin awak tak pernah jumpa ataupun mungkin dah pernah jumpa. Okey, inda ni rasa dah pernah jumpa. Okey, nanti kita akan belajar secara detail kemudian lah. Kemudian tajuk seterusnya ialah tarkib idhafi. Tarkib idhafi daripada form 1 lagi kan? Daripada form 1 lagi tarkib idhafi ni jadi mainan awak je ni. Okey, kata sandaran tarkib idhafi. Cuma bila awak naik di tingkatan 4, dia akan detailkan lagi yang mana daripada tarkib idhafi ni kita belajar i'rab dia. Okey, secara detail. Okey, seterusnya. Okey, kamu belajar nahu juga lagi. Memang akan nahu je kat sini. Fa'il mudhari' mansub. Tadi dah jumpa fa'il mudhari'. Tadi berkaitan dengan saraf. Berkaitan dengan tasrif. Sekarang ni berkaitan dengan nahu. Fa'il mudhari' mansub. Yang mana depannya ada la, ada an, ada lan, ada kai, maka dia akan jadi fa'il mudhari' mansub. Okey, kita belajar kemudian. Kita ada juga fa'il mudhari' majzum. Kalau ada lam, ada la nahiyah, fa'il mudhari' itu jadi majzum. Okey, tajuk seterusnya ialah fa'il mabni li majhul wa naib fa'il. Okey, fa'il mabni lil majhul wa naibul fa'il. Apa benda ni Ustazah? Rasa awak dah belajar ke naib fa'il? Okey, ganti kepada fa'il kita akan belajar. Kemudian awak akan belajar kana, sora. Kana ni adik beradik dengan sora. Sora ni awak belajar tingkatan 5. Okey, tingkatan 4 awak belajar kana sahaja. Okey, kemudian awak belajar inna, tingkatan 4 inna. Okey, lakinna tingkatan 5. Kemudian kita belajar adawatul istifham. Okay, adawat istifham yang awak jumpa sebelum ni hal, kaifa, tu pernah jumpa. Ni kita belajar ayu. Apa specialnya ayu? Ada okay, tambah lagi ayu. Yang mana maksudnya? Okay, kan kita akan belajar. Kemudian tajuk nahu al-istisna. Okay, al-istisna. Apa al-istisna kita belajar kemudian lah. Kemudian kita belajar isim 5. Okay, asma'ul khamsah tapi satu saja iaitu zu. Okay. Kemudian belajar adat ma'dud, bilangan. Bilangan 1 hingga 2, 3 hingga 10, 11 hingga 12, 13 hingga 19. Kemudian bilangan 100 lebih tu kita akan belajar di tingkatan 5. Okey, seterusnya kita belajar juga uslub ta'ajub. Uslub ta'ajub. Alangkah cantiknya, ma ajmala, ma. Okay, itu uslub ta'ajub pun kita belajar. Kemudian kita belajar al-awamir. Al-awamir ini ialah jumlah yang mengandungi fi'il amal lah. Okay? Mengandungi perintah-perintah dengan menggunakan fi'il amar. Dan dia gunanya hanya fi'il sulasi
Okey, mazid. Okey, fa'ala. Fa'al amal li fi'li sulasi mazid. Fa'il yang ada huruf tambahan tadi. Kemudian tajuk seterusnya ialah badal. Okey, tak ada. Badal ni awak belajar tingkatan 5. Ni tingkatan 5, ni tingkatan 5, ni pun tingkatan 5. Ni pun tingkatan 5. Okey. Kemudian i'rab. Apa i'rab ni? I'rab ni kita nak i'rab dia jadi apa? Mubtada, khabar. Jadi untuk tingkatan 4, tajuk i'rab kamu hanya ini saja. Okey. Ni kalau masuk exam tingkatan 4 pun ini je lah. 1 mubtada wal khabar. Khabar itu hanya khabar mufrad sahaja akan dibagi supaya kamu i'rab. Kemudian fa'il, maf'ulun bih, naib fa'il, isim kana wa khabaruha, isim inna wa khabaruha. Okey. Kemudian al-idhafah, na'at, zaraf. Okey, na'at ni itulah yang belajar tarkib na'ti tu, na'at hakiki tu kan. Tarkib na'ti. Okey, zaraf pun kena i'rab juga. Kemudian isim majrur bi harfi jar. Kemudian fi'il mudhari' sahih marfu', fi'il mudhari' sahih mansub bi an dan lan, dan fi'il mudhari' majzum bi lam. Okey anak anda, ini sahaja untuk tajuk nahwu dan soraf. Okey, untuk seterusnya awak tontonlah video berkaitan dengan format pentaksiran SPM yang bermula pada tahun 2021, yang mana kakak-kakak awak ambil exam ni baru sekarang ni, tahun ni, awal tahun 2022. Okey, saya rasa sampai di sini saja. Faktafi bihadzal qadr wa insyaallah naltaqi maratan ukhra. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa.